Yang penting kita buat ni ceramah ni. Kita nak bentuk masyarakat kita supaya apa? Mereka dapat petunjuk Allah dengan ilmu. Dengan ilmu. Sebab tu nak bina masjid ni, nak bina rumah Allah. Nabi SAW, tuan-tuan, duduk di Quba selama apa? 4 hari. Lepas 4 hari, Nabi masuk ke Madinah. Nabi bina satu masjid lagi. Nama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Nabi bina. Dan ketika Nabi sampai, tuan-tuan, ketika itulah sahabat offer, ya Rasulullah, datang duduk rumah aku. Kamu tak ada tempat, tak ada penempatan. Nabi kata apa? Wahai untaku, nama Khawas. Tuan-tuan jangan bagi nama Khawas. Khawas tu unta Nabi. Dan unta Nabi, tuan-tuan, ketika Nabi mati, dia tak makan, tuan-tuan, sampailah dia mati. Kerana apa? Rindu dekat Nabi. Unta pun rindu. Kita ni yang buat ceramah, buat kuliah, buat ceramah, buat kuliah, buat tazkirah. Buat ni untuk apa? Supaya hati kita anda rindu dekat Nabi, betul tak? Ni, ketika mana Nabi kata, wahai Khawas, di mana unta ni berhenti, itulah rumahku. Tiba-tiba, tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi, nama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni, ialah sahabat Nabi yang mati di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika dihantar untuk membuka Konstantinopel. Dia tak dapat buka, dia mati, tuan-tuan. Lalu dikebumi, yang dapat membuka Konstantinopel ialah Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan, malam tu dia bermimpi. Bermimpi apa? Rasulullah bagi tahu di manakah kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka pergi korek, tuan-tuan, rupanya di tembok kubur Konstantinopel. Jumpa Abu Ayyub. Jasad dia masih elok. Sultan Muhammad turun, tuan-tuan, nak bagi pengiktirafan. Dia pegang kaki Abu Ayyub, dia nak cium kerana Abu Ayyub ni sahabat Nabi. Dalam kisah kata, Abu Ayyub ni dia larikan kaki. Pegang nak cium, kaki ni bergerak. Kerana apa? Dia malu dekat Sultan Muhammad Al-Fatih kerana tak dapat buka Konstantinopel. Abu Ayyub doa, ya Allah, bagilah Nabi tidur rumah aku. Ya Allah, bagi Nabi tidur rumah aku. Tiba-tiba unta tu berhenti depan rumah Abu Ayyub. Seronok dah. Ya Rasulullah, ini rumah aku. Rumah aku ada 2 tingkat. Marilah ya Rasulullah, kau duduk di atas. Tetamu kan? Aku duduk di bawah. Nabi kata, aku banyak tetamu. Kalau aku duduk di atas, nanti ramai datang tetamu menyusahkan kamu. Aku duduk di bawah. Ketika duduk di bawah, tuan-tuan, Nabi SAW didatangi oleh ramai tetamu. Abu Ayyub duduk di atas. Ketika waktu malam, Abu Ayyub naik tersepak ni, gelas yang ada air. Dia takut air tu kena Nabi, sebab Nabi ada di bawah. Dia ambil kain, waktu tu waktu sejuk. Di Madinah kalau sejuk sampai 4 darjah Celsius. Baru ni bulan 12, 11 darjah Celsius. Sejuk 4 darjah Celsius. Tahun ketika saya pergi haji 2006. Madinah, tuan-tuan, 5 darjah Celsius, menggigil ni. Ketika air tu jatuh, tuan-tuan, takut kena Nabi, dia ambil kain, dia lap. Bila dia lap, tuan-tuan, malam tu nak selimut, tak ada kain. Dia selimut dengan kain yang basah tu. Bila basah, dah basah, sejuk pula. Dengar azan subuh, dia pun keluar, menggigil. Nabi tanya, wahai Abu Ayyub, kenapa menggigil? Semalam air tumpah, aku takut kenamu ya Rasulullah. Aku ambil kain, aku lap tu. Aku selimut dengan kain yang basah. Maka aku menggigil ya Rasulullah. Nabi kata, kalau macam tu, malam esok aku duduk di atas, engkau di bawah. Maka Nabi pun duduk di atas. Ke satu ketika, waktu panas. Panas di Madinah. Kalau Mekah 44, Madinah 50. Baru ni siapa pergi haji kan? 44 darjah Celsius. 2017, kami pergi haji 54 darjah Celsius. Ketika duduk di Muzdalifah, siapa pergi tahulah. Duduk ni punya padat macam ni. Nak tunggu 6 jam. Panas, tuan-tuan, 54. Duduk tunggu, tiba-tiba member sebelah. Ustaz, mati. Tengah duduk bersembang, mati. Tak bercakap terus. Dalam mati, aku pula apa lepas ni kan. Takut, tuan-tuan, menggerun kan. Ketika waktu panas, Nabi, tuan-tuan, tidur. Nabi makhluk Allah macam kita. Nabi pun berpeluh. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Peluh orang Sungai Manik, jangan tanya. Tambah orang Kulaan pula. Peluh kita busuk. Peluh Nabi wangi. Air kencing Nabi wangi. Ketika Nabi tidur, Nabi berpeluh. Nabi peluh tu menitis setelah pelepah tamar yang disusun. Jatuh bawah, jatuh atas muka Abu Ayyub. Abu Ayyub tahulah, buat peluh tu wangi. Dia buat macam mana? Dia buka mulut. Dia nganga. Peluh tu jatuh, dia telan makcik. Peluh tu jatuh, dia telan. Tengah dia buka mulut. Nganga tu, Nabi turun.
Wahai Abu Ayyub, kenapa buka mulut? Ya Rasulullah, peluh kamu lebih harum daripada kasturi. Aku sayang kamu ya Rasulullah. Aku minum peluh kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Oleh kerana engkau telah meminum peluhku, engkau akan duduk bersamaku di syurga. Maklum, nak cari peluh Nabi tak ada dah. Peluh saya ada. Berpeluh-peluh ni tuan-tuan. Tapi belum tentu masuk syurga. Tapi nak bagi tahu kita sayang Nabi macam mana. Tu yang kita buat program ni. Di rumah Allah. Nak buka pintu hidayah manusia. Kerana hidayah bukan milik saya. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Masyarakat yang hebat, hidupkan masjid ni. Alhamdulillah, masjid ni hebat. Ada dengan aircon semua cukup. Pasarana kena bagi elok. Kalau boleh lepas ni tuan-tuan upgrade lah. Bagi elok masjid kubah. Sekarang ni menjadi tumpuan orang bakal datang. Bila datang orang sembahyang. Ya, masjid cantik. Pasarana tumpuan. Tandas kena bagi elok. 1,000 setahun. Kita pun nak terkencing, nak terberak. Pergi. Tandas semua kunci. Bila tension lah tuan-tuan. Dia dah lompat dah. Tadi sebelum sampai dekat tandas tu tak apa lagi. Boleh kemut lagi. Bila duduk depan pintu, tak boleh kemut dah tuan-tuan. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang seorang IJK masjid. Ustaz, kenapa duk breakdance tu? Breakdance. Duk lompat tu. Nak terberak. Tak apa Ustaz. Kami tutup ni sebab penagih dadah datang. Mereka isap rokok, dia cucuh pintu tu. Berlubang. Jadi kami tutup Ustaz. Ada satu tandas ni. Elok, Ustaz jom. Saya pun ikut dia. Dia buka-buka, masuk-masuk. Buka-buka lampu di dalam. Taik penuh tuan-tuan. Aku nak berak, kemut naik balik. Tak jadi tuan-tuan. Sebab tu penting pasarana masjid ni kena elok. Kadang orang tak semayang, jamban orang pergi. Tapi satu masjid tuan-tuan, saya pergi di Danok baru ni. Allah lagi jam. Ceramah di Danok. Saya masuk. Pertama kalau masjid kita masuk, pertama kita buat apa? Baca doa. Yang kedua apa? Tak ada yang kedua apa? Tengok air ada tak ada. Cek dulu. Saya baca doa masuk, tak cek. Duduk berak, buka. Tak ada air. Bini duduk lah kereta. Woi! Mana nak dengar? Kita dah berak dah tuan-tuan, bayang tengok air tak ada. Allah, ke mana ni? Aku keluar sekali lagi. Orang masuk jam. Doa woi. Ada seorang masuk. Ada apa tu? Tolong ambil air jap. Boleh tak? Dah pandai berak, ambil air. Orang macam. Dia tak mau ambil tuan-tuan. Saya adalah hati kurang ajar betul Mamat ni. Kita pun bagi bini kita. Tiba-tiba ada seorang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Bagi salam pula dah. Saya kata ni dalam tandas ni. Saya dengar macam suara Ustaz Abdullah Khairi. Yalah. Ustaz bila sampai? Dalam hati. Aku berak lah weh. Anduk tanya bila sampai pula. Yang kita ni tuan-tuan. Dia belengah dah tuan-tuan. Saya kata abang tolonglah abang. Jangan tanya banyak bang. Tolong pergi ambil air. Tak, saya nak ambil ni. Kereta yang depan tu kereta Ustaz dah. Abang, tolong bang. Dia pergi ambil tuan-tuan, bubuh dalam botol. Dia pergi letak di atas tu lah. Saya dah berak lah tuan-tuan. Macam mana nak lompat? Tuan-tuan bayang tengok. Maklum tu bayang saya telanjang. Mereka diteruk dia. Ustaz telanjang. Ni nak ambil macam mana? Duduk di atas. Takkan nak buka pintu kan? Dia letak di atas. Saya, ya Allah, aku nak lompat macam mana ni? Sebab tu kita kadang-kadang, tandas ni bagilah elok. Kan? Cantik. Tuan-tuan pernah pergi tak? Tandas Masjid Al-Bushra, Merbuk. Masjid tu dalam hutan. Masjid terbaik, tuan-tuan, tandasnya di ASEAN. Bukan di Malaysia. Di ASEAN. Tandas dia. Tuan-tuan masuk tandas, ya Allah, macam tak nak keluar. Saya pernah tuan-tuan satu masjid di Melaka. Ini bagus. Saya masuk, lagi syok. Tengah duk berak tu. Ada pantun. Burung merak, ikan lampam, lepas berak, sila pam. Sambil berak, duk baca pantun tu. Burung merak, ikan lampam belum. Maksud dia apa? Berak pam. Oh, pamu. Betul, saya tak lupa. Saya buat tuan-tuan di sekolah saya. Tuan-tuan pergilah masjid saya. Saya buat pantun tu. Burung merak, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak, sila pam. Siapa tak pam? Haram jadah. Saya buat. Penting ni, penting tuan-tuan.
prasarana kerada. Nak tarik orang supaya datang. Upgrade bagi elok. Macam mana nak buat? Letak pada tuan-tuan lah. Kan? Bukan saya bagi semangat aja. Sebab tu tuan-tuan, pertama, kita hidupkan masjid ini. Dengan majlis ilmu, dengan ceramah dan sebagainya. Yang kedua apa? Masyarakat yang hebat, yang kukuh, yang teguh. Mesti ada kasih sayang. Nak lahir kasih sayang bukan senang. Kasih sayang ni bukan hanya ucapan, tapi datang daripada hati. Hati yang bersih, tak akan datang kasih sayang. Tapi kalau hati suka benci orang, suka khianat orang, suka ada majlis, ada dalam hati sifat mazmumah, dia tak akan masuk sifat yang baik dalam hati kita. Sebab tu kita kena masuk ni kasih sayang, dia kena buang benda tak elok, baru ada kasih sayang. Sama-sama kita ni ada kasih sayang kan? Di antara kasih sayang ada dalam hati macam mana? Kita kena menerima kawan-kawan kita ini seadanya. Jangan cari perbezaan. Dan sama-sama kita ni kan, banyak cari perbezaan, tu yang kita bergaduh. Kalau cari perbezaan, banyak beza kita kan. Banyak ke banyak? Sikit. Sikit perbezaan. Banyak persamaan kita, betul tak? Kita banyak persamaan. Persamaan macam mana? Kita menghadap kiblat yang satu, Kaabah. Sama kita. Kita ada Tuhan yang satu, Allah. Betul tak? Kita ada kitab yang satu, Quran. Kita ada Nabi yang satu, Muhammad. Kita ada agama yang satu, Islam. Kita apa lagi? Kita bangsa yang satu, Melayu. Kita satu kalimah, iaitu apa? Bahasa Melayu. Kan? Banyak persamaan. Tapi kita cari perbezaan. Bila perbezaan tu yang kita bergaduh. Bang, kalau nak masyarakat kita hebat, jangan cari perbezaan. Cari persamaan. Kita akan duduk kukuh antara kita. Kan? Jangan bergaduh. Bergaduh itulah susah hati kita kadang-kadang. Hati ni tak tenteram. Kita nak kukuhkan tuan-tuan hubungan antara kita, kena bina keluarga yang hebat dalam kampung kita ni. Jangan kira orang. Kita banyak tuan-tuan dalam hidup, kita nak ubah orang. Saya ceramah bukan nak ubah orang, saya nak ubah diri saya. Saya sebut sesuatu ibadat, saya nak tambah ibadat tu. Itu bagi saya lah. Macam tuan-tuan lah banyak, kita nak ubah orang. Ubah orang tak boleh, kita ubah diri kita, kita akan ubah satu masyarakat kita. Contohnya tuan-tuan, tuan-tuan nak ajak orang datang surau. Tuan-tuan kena datang surau beramai-ramai. InsyaAllah, masyarakat akan datang beramai-ramai. Sebab jangan ubah orang, ubah diri. Macam saya nak ubah bapa mentua saya. Saya tak tahu kan. Bapa mentua saya mamak. Tak ada mamak. Mamak kan bulu banyak. Saya nak ubah macam mana tuan-tuan? Allah, bukan cukup. Jangan marah. Kalau nak tahu mamak tu contoh macam mana? Ni abang kita. Bulu banyak mamak. Saya kan, macam mana nak ubah bapa mentua? Saya ubah diri saya. Dia angkat nikah. Uzawijuka amarallahu bihi min imsakin au bil ma'ruf. Kan? Aku nikahkan kau berwakil walikan daku dengan mas kahwin apa. Saya nak ubah dia, saya ubah diri saya. Saya pegang tangan ni, saya cium. Bila cium tuan-tuan lah, tangan mamak bulu masuk lain. Tapi kita ni nak ubah, kita buat juga, cium. Bila cium tuan-tuan, banyak orang cium macam tu ya. Cium betul-betul lah. Jual. Habis cium, saya cium pipi dah. Pegang tu, cium. Cot. Dia kena. Menangis dah. Saya tanya dah, Bapak kenapa menangis? Rupanya, dia kata apa? Aku ada 13 orang anak, seorang tak pernah cium pipi aku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Oh, maklum gelak kuat. Nampak gigi tak ada. Itu strategi. Tengok, saya ubah diri saya. Saya ubah bapa mentua saya. Saya boleh tidur atas reba bapa mentua saya. Tapi sekali lah. Lepas tu tak tidur dah tuan-tuan. Bulu banyak. Aku geli tuan-tuan. Tengok. Tuan-tuan, nak ubah orang, jangan ubah orang, ubah diri. Macam tu tuan-tuan, nak ubah isteri kita, suami kita. Jangan ubah dia, ubah diri kita. Kakak maklum, kakak sayang tak suami kak? Sayang. Kan? Kalau sayang, tanda sayang apa dia? Dengan ucapan tu tak? Maklum panggil suami apa? Abang tengok, berbulu aku dengar. Abang. Tu tanda sayang betul tak? Abang. Ada orang tuan-tuan di utara, dia orang panggil apa? Isteri dia. Hut. Isteri dia jawab, hut. Saya tanya dia, Palong, apa kenapa panggil hut? Itulah itu ucapan sayang. Oh betul tuan-tuan, kalimah sayang tu hut.
Kita ni tanda sayang, kita ubah, kita panggil dia abang. Betul tak? Abang panggil apa isteri? Yang, betul tak? Sayang. Ayang tak? Ni tanya ni. Mak panggil apa mak? Mak panggil apa dekat abah? Abah? Mak panggil apa dekat bapak? Ha? Ang? Apa tu? Ha? Ang tu bahasa yang ah. Ha? H-A-N-G. Hang. Ang ah. Ang tu yang ah. Ha? Oh, awak. Bahasa Kula, bahasa ni, bahasa Banjar. Bahasa Kedah. Oh, panggillah ucapan yang kita sayang. Sebab Nabi panggil Aisyah Humairah. Humairah tu apa? Pipi merah. Tanda sayang. Tengok. Kita kadang-kadang, ayah saya umur 86, masa mak saya masih hidup, panggil sayang. Yang kami dengar ni bulu ni. Bila saya tanya ayah lah, berapa panggil? Itulah tanda ucapan sayangku. Satu hari aku tak boleh panggil dah ucapan tu. Rupanya dia tak ada dah tuan-tuan, meninggal. Ucapan tu tak boleh sebut dah. Kerana dah tak ada dah. Sebab tu kak, panggil lah ucapan elok. Ni kadang panggil bapak hang kan. Bapak hang, kadang mak hang, kalau Kelantan mak mu. Kan, kadang, tak tahu? Bang hang. Panggil lah, ubah diri kita. Suami kita akan panggil yang elok. Kan? Kadang panggil nama, mat. Kenapa panggil mat? Panggil abang. Abang, tanda sayang, betul tak? Satu hari kak akan rindu panggilan tu. Tak ada dah. Sebab tu orang lelaki, orang perempuan, bila suami meninggal, dia tak akan kahwin lain. Betul tak? Ada tak sini yang suami meninggal? Seorang lagi? 2, 3, 4. Ui, ramainya. Okey, siapa sini yang isteri meninggal? Tak ada, nampak? Mati ya kahwin lain dah, tuan-tuan. Ataupun tak sempat mati kahwin lain. Saya ingat pak saudara saya kan, masa Mak Long meninggal, kami panggil Mak Long semua. Kami kata, Pak Long, tengok ni. Dia kata, tak payah tengok, wajah Mak Long mu di hatiku. Mandi, dia tak tengok, semayang, dia tak nak jadi imam. Habis tuan-tuan, seminggu dia teringat. Dia pergi tuan-tuan kat kubur, dia bawa air, dia siram atas kubur tu. Sambil doa, sambil menangis. Ya Allah, ampunlah dosa isteriku, Ya Allah. Ampunlah, Ya Allah. Seminggu sekali. Elok sebulan, tiap hari. Elok bulan ketiga, sehari 2 kali. Pagi petang. Dia siram, dia doa. Kami kata, Pak Long ni teruk dah. Habis nanti dia pergi doa, dia balik, kita tahan dia, kita offer Mak Long baru. Balik Mak Long tu salah, duk ingat Mak Long lama tu. Kami nak cari Mak Long baru, nak tak? Dia kata, bukan Mak Long baru yang hampa nak cari. Ni aku duk teringat Mak Long yang lama ni. Dia kata, kalau saya mati, abang nak kahwin lain, abang bagilah rumput atas kubur tu tumbuh dulu. Rupanya dia dah pergi siram, rumput tak tumbuh. Sayang macam tu aja, tuan-tuan. Sebab tu orang perempuan kalau meninggal, selalunya kahwin lain kan? Kahwin tak? Tak nak jawab pun. Sebab bini ada sebelah. Jawab mampu. Tapi tanda sayang, panggillah abang. Baru ni ada seorang anak muda, dia panggil suami dia Habi. Di Mekah, Habi. Saya kata, kenapa panggil Habi? Habi tu panggilan, saya kata tak pernah dengar apa. Habi Ustaz ni panggilan komersial. Saya kata, kenapa tak tambah bar? Habi. Ada seorang pakcik tu, orang Negeri Sembilan, dia panggil isteri dia apa? Yang, bukan yang, darling. Darling! Oh, lepas dia beli barang, panggil darling. Saya kata, pakcik, panggil darling kah? Aku panggil darling lah, aku tak buat duit. Aku nak pinjam. Aku lupa buat duit, aku panggil darling. Ada seorang pakcik daripada Kuala Nerang, umur 78, dia panggil apa? Tanda sayang. Yang. Kami sampai rumah dia, panggil yang. Panjang pula tu. Tiba-tiba makcik tu keluar dengan apa? Stang ke dada tau. Itulah baju tu lah kan. Berkembar tu. Berkembar pun 76 dah. Tengok pun tak lalu lah tuan-tuan. Angkat air tuan-tuan, letak tudung ni. Angkat air.
panggil yang. Habis letak, dia pun berlalu. Saya pun tanya, pakcik umur apa? 78. Pakcik, 76. Oh, pakcik panggil yang. Oh. Dia kata, aku panggil yang lah sebab aku dah lupa nama dia. Rupanya nama pun lupa dah, tuan-tuan. Sebab tu kalau ada umur 70 panggil yang, mesti lupa nama. Ataupun takut silap, dia kata. Nah, sebab tu tuan-tuan, kita nak ubah orang, jangan ubah dalam masyarakat kita macam tu. Nak ubah diri. Kita selalu datang rumah Allah. Lama-lama orang akan datang, tuan-tuan. Kita nak ubah. Jadi apa? Majlis ilmu. Kita hidup majlis ilmu. Orang akan datang, kita datang. Ramai masyarakat akan datang. Sebab Nabi, dia bukan mengubah manusia, dia ubah diri dia. Sebab dia disebut, man la yarham, la yurham. Kamu tidak akan dikasihi kalau kamu tidak mengasihi. Disebut dalam satu hadis, la tadkhulunal jannata, tak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Wala tu'minu, dan tidak beriman kamu hatta tahabbu, sehingga kamu berkasih sayang antara kamu. Sebab tu kak, tanda sayang, panggillah elok. Bang, suami dia, aku redha kamu, jamin kakak syurga. Ni, balik nak motor kan? Bang. Tak pernah dengar pun. Tadi ustaz ceramah. Okey. Bawa kereta. Ini ada datang dengan isteri pun tidak. Betul tak? Saya nak tanya makcik, siapa datang dengan suami? Tu dia, tengok, angkat. Siapa datang dengan isteri? Tak ramai. Ni isteri nombor berapa ni? Isteri ramai daripada suami. Takkan orang sini semua bini dua. Dua berangkat. Suami takut. Sebab apa? Wahai suami, kita dengar ceramah, isteri kita duduk di rumah, dia dapat pahala. Setiap apa kita dapat, dia semua dapat. Makcik dapat 2 pahala. Pahala makcik mendengar, maklum dengar. Ni pahala suami ni. Hebat tak? Sebab tu orang perempuan senang masuk syurga. Balik nanti kan naik motor kan? Bang, sedap dah ustaz ceramah. Sedap lah, kata kat aku. Duduk belakang, memanglah. Kalau saya tegur, abang tak nak dengar. Padan muka abang. Kan? Ni bini tak ada, balik rumah abang. Kan? Isteri yang hebat, dia akan buka pintu menanti kita. Tak. Terus dia buka dah. Baru satu salam. Perang. Abang. Masuklah. Kan? Dia pun cium tangan kita. Saya dah masak sedap untuk abang. Jom kita makan. Agak-agak. Ada tak? Jangan harap. Tong. Haram tak buka. Pegang. Buka. Dia buka pintu. Dia buka tingkap. Ingat nak tidur masjid. Suami kata, awak tidur apa ustaz tu? Nama apa tu? Abdullah Khairi. Ceramah punya panjang. Aku juga dapat nama. Macam mana nak balik? Pam, tutup pintu. Buka! Bom. Dia pun buka. Pom. Masuk, terkejut. Tu dia rambut. Dia bubuh bedak sejuk. Dengan mata. Ingat nama balik. Ayak ada. Ayak, biar berjaya. Dia pun terbang balik dengan kelawak dah. Kau perempuan pakai baju kelawak kan? Dia pergi sambut dengan kelawak. Kelawak tu seminggu tak basuh. Esok sangkut pula. Kau nak cerita tak reti. Macam dah kena kat kita kan? Isteri tuan-tuan pakai baju kelawak dah. Sebab baju tu senang. Kan masuk aja tangan. Dia macam tu. Kita pun pergi peta air buka dengan muka marah. Tarik. Tengok ada air. Pegang, minum. Haram jadahnya bini. Jamin isteri neraka Allah Subhanahu wa taala. Kau jangan ubah suami, kau ubah diri kau. Kau cakap lembut, suami akan cakap lembut. Betul tak? Bang, hari ni nak makan apa bang? Tak tahulah. Kalau dia tinggi, abang slow aja. Akak slow. Dia akan slow. Bang, kita! Bang, saya sayang apa? Down terus. Betul.
Jangan ubah orang, ubah diri. Psikologi kata. Saya nak ubah tuan-tuan anak-anak saya macam mana? Nak anak saya hafal Quran, saya hafal Quran. Saya nak tuan-tuan anak saya jadi agama, saya belajar agama semula. Umur belajar agama, umur 30. Sekarang 55. Belajar balik kitab kuning ni. Belajar balik bahasa Arab. Belajar semula. Kerana apa? Jangan ubah orang, ubah diri. Saya ubah diri saya untuk belajar agama. Anak saya 6 orang hafal Quran. Alhamdulillah 6 orang hafal Quran. Saya nak menantu saya hafal Quran. Menantu saya dah ada 3 orang. Semua hafal Quran. Macam mana saya buat? Saya buat macam ramah je nak. Siapa nak anak saya hafal Quran? Saya kata macam tu. Datang pagi Jumaat. Ketuk pintu. Saya ceramah sampai pukul apa ni? Sampai pukul 12 agak patutlah. Patut pukul 12. Pukul 12. 9.30 pun nampak macam nak balik dah. Duduk jenis lah. Bila nak habis. Kita ceramah mana boleh lah. Sonok kan tuan-tuan. Ni, macam mana? Datang pukul lepas subuh. Ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya buka-buka. Anak muda. Ada apa? Ustaz, saya nak meminang anak Ustaz. Nak meminang anak saya. Saya kata, apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Hafal Quran masuk. Dia pun duduk. Duduk. Saya buat macam musabaqah hafazan Al-Quran. Soalan pertama. Baca dan sambung. Kan? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ulang dan sambung. Dia hafal Quran. Dia ulang, dia sambung. Saya pun sadaqallahul azim. Aku hafal yang tu ya. Dia baca lebih, aku pun tak ingat. Soalan kedua, kita ingat yang mana kita ingat. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambung. Tabar kita ingat, dia pun sambung. Soalan ketiga, waqiah, dia sambung. Soalan keempat, saya kata macam ni lah. Esok ataupun minggu depan, bawa mak ayah kamu datang meminang. Saya akan terima. Dia bawa mak ayah dia. Orang langgar. Mak ayah dia mai duduk tu bagi salam. Ustaz ni kami nak tanya orang langgar. Nak tanya kita nak kira macam mana? Saya kata nak kira pakai kalkulator lah. Kira. Kan orang tahu kan. Nak kira macam mana mas kahwin belanja. Belanja tak ada. Mas kahwin sudah. Mas kahwin dah Ustaz. Belanja tak ada ke Ustaz? Tak ada. Ada ke Ustaz? Dia tanya. Dah tanya sangat. Bawa main helikopter. Mercedes sebiji. Dia tamu tanya Ustaz. Mas kahwin. Alhamdulillah. Satu hari tuan-tuan, orang yang sama macam tu juga datang. Ketuk pintu. Menantu kedua. Assalamualaikum Ustaz. Saya suka anak Ustaz. Apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Masuk, duduk. Saya pun tanya. Saya baca ayat yang sama lah. Aku apa ayat tu lah. Dia pun sambung. Soalan kedua dia sambung. Soalan ketiga dia sambung. Soalan keempat dia baca. Suruh aku sambung. Aku dah sambung. Diam tuan-tuan. Diam. Saya kata okey. Kahwin anak saya. Yang ketiga pun macam tu. Tuan-tuan tengok. Macam mana nak ubah manusia? Ubah diri. Kita selalu baca Quran, hafal Quran. Alhamdulillah dapat anak hafal Quran, dapat menantu hafal Quran. Dia ada cucu 4 orang. Alhamdulillah umur 4 tahun dah boleh baca Quran. 4 tahun dah boleh baca Quran dah. 5 tahun sekarang sudah menghafal, tuan-tuan. Juzuk amma dah ingat di kepala. Kerana apa? Jangan ubah manusia, ubah diri. Macam tu masyarakat kita. Tuan-tuan, ubah diri kita. Kita akan jadi orang yang hebat. Kalaulah kampung ni ramai orang baca Quran, tuan-tuan akan tengoklah. Berapa keindahannya kampung ni, rahmat akan turun. Kalau semua yang ada ni, majlis ilmu kita hidup, berapa hebat masyarakat kita. Tak perlu ubah orang. Ni banyak. Itu tak betul. Ni tak betul. Semua tak betul. Dia betul kah? Jangan. Ubah diri kita insya-Allah. Jangan wujudkan konflik. Kerana apa? Allah sangat sayang orang yang menghubung silaturahim. Sebab tu saya tengok ada NGO. Apa nama NGO tu Ayana? Apa? NGO apa ni? Tim Amal yang joint venture sekali buat program. Masya-Allah. Bagus tuan-tuan, ada program macam ni. Kita nak supaya biar masyarakat kita bersatu. Nak bersatu macam mana? Rumah Allah ni lah. Ada program. Kita ada program apa? Korban. Kan? Korban ada kan? Korban tu bukan nak ambil daging sangat. Tapi bila datang ramai-ramai, kan, tengok binatang ni sembelih, kita pakat lapar, sama-sama kongsi tenaga. Lepas tu orang perempuan masak, betul tak? Oh, macam malam ni kan, ada masak kan? Ada makan kan? Adakah? Jadi kita cepatkan lagi lah tuan-tuan. 9.30 dah tuan-tuan. Perut aku pun lapar.
Itu gotong royong dong, gotong royong. Orang perempuan masak. Muslimah masak. Masya Allah. Masak apa kak? Masak apa? Bodoh, 3 kali bodoh dah tuan-tuan. Kalau 3 kali bodoh, kena berhenti dah tuan-tuan. 2 kali tak apa lagi. Bodoh sawat. Dah melawat. Masak lauk apa? Lauk apa ini? Ayam, alhamdulillah. Kambing dah kambing. Kambing ada? Babi. Aku tak nak babi. Habis dah tuan-tuan. Babi panggang Babi panggang. Dah melawat. Aku tahu dah, ada orang latah. Kali ni aku datang masjid ni sekali lagi, maklum ni kena duduk depan ni tuan-tuan. Seronok tuan-tuan. Sebab kalau saya silap ya, bodoh Ustaz, bodoh. Melawat Ustaz. Maklum nama apa, Maklum? Maklum nama apa? Hashim. Maklum jangan bohong saya. Nama apa? Asma Hashim. Hashimah. Jangan kacau tuan-tuan. Itulah. Jangan kacau. 4 kali bodoh dah tuan-tuan. Kena berhenti dah tuan-tuan. Jadi saya melawat. Bukan. Kasih sayang tuan-tuan. Orang latah ni, dia tulus ikhlas. Bila tulus ikhlas, nampak sangat kebodohan saya. Jadi insya-Allah semoga ada kebaikan kan. Marilah kita hubung silaturahim antara kita. Banyak model nak ceramah ni. Tapi oleh kerana ada masakan sedap, saya pun kena berhentilah. Marilah tuan-tuan, kita hubungkan masyarakat kita. Tak kiralah kita ni tuan-tuan, apa pahaman politik dan sebagainya. Tapi kita ni banyak bersamaan. No? Jadi insya-Allah cantumkan hati kita. Sebab kita duduk di dekat ni, bila kita meninggal, siapa yang akan mandi jenazah kita? Orang yang dekat-dekat je lah. Adik kita duduk jauh pun tak datang, lambat. Jadi kita sama-sama kita duduk dalam kampung ni. Tuan-tuan jangan bergaduh lah, rugi. Dia orang bergaduh politik tuan-tuan. Akhirnya dia orang minum di parlimen sekali. Kita bergaduh sampai pecah belah, rugi sangat-sangat. Tuan-tuan, biar politik kita ni matang. Biarlah tuan-tuan nak bergaduh. Tapi hubungan kita cukup baik. Politik habis macam tu ya. Tapi kita ni saudara tuan-tuan. Sesama Islam. Jadi insya-Allah hubungkan silaturahim antara kita, jangan ubah manusia, mari kita ubah diri kita sama-sama. Insya-Allah kita akan mengubah masyarakat kita, negara kita dan dunia ini kepada Islam. Dan saya yakin tahun depan adalah tahun yang akan lahirnya yang disebut sebagai Mujaddid. Kerana apa? 1924 jatuhnya kerajaan Islam di Turki, nama Ottomaniyah. Tahun depan ialah 2024, cukuplah 100 tahun. Bila cukup 100 tahun, dia akan lahir seorang mujaddid yang memperbaiki akan agama ni. Bukan agama ni nak dibarui. Maksud dia akan perelokkan balik untuk jadi pemimpin. Yang membawa satu panji-panji untuk Islam ini. Dan saya yakin, yang disebut itu ialah mungkin Imam Mahdi. Mungkin Imam Mahdi. Kita pun tak tahu. Korang duduk dengan macam-macam kan. Tapi kita tak tahulah. Mungkin Imam Mahdi akan lahir. Dan setengah ulama kata telah lahir. Tunggu untuk dibai'ah. Tapi Imam Mahdi ni akan lahir bila berlakunya celarunya. Dan kiamat tak akan berlaku lagi, tuan-tuan jangan sedih hati. Kiamat akan berlaku apabila 10 perkara telah berlaku. Dan di antara tanda terakhir, kalimah Allah tidak disebut di atas muka bumi. Barulah berlaku kiamat. Lagi ada orang duk ceramah, sehari ada orang duk azan, tak akan berlaku lagi kiamat. Kita akan mati dulu tuan-tuan. Kita akan mati dulu. Mungkin saya dulu. Kalau saya dulu, tuan-tuan datanglah sembahyang jenazah saya ya. Tapi kalau tuan-tuan mati, saya tak datanglah. Jauh tuan-tuan. Tapi kalau saya mati, tuan-tuan datanglah. Tapi janganlah minta mati lagi. Baiklah panjang umur. Walaupun saya macam-macam penyakit tuan-tuan. Ceramah ya. Tapi Allah, macam-macam. Baru ni jatuh bilik air tuan-tuan. Nak pergi subuh, ambil uduk. Darah rendah. Terus jatuh. Oh, berluka habis. Isi saya angkat, baru saya sedar. Nasib dah mati tuan-tuan. Kalau mati dia berkata, berita utama. Seorang penceramah selebriti. Mati di dalam tandas. Mati tempat lain, dalam tandas tuan-tuan. Saya akan bagi tahu bangun semula. Tolong bubuh tandas masjid. Tandas tuan-tuan. Takutlah ya Allah, bagilah mati tempat yang elok. Jadi insya-Allah mohon maaflah. Maklum minta maaf maklum
Maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kalau ada silap, kesalahan saya lah. Saya ada banyak dosa, tuan-tuan. Kalau ada kebaikan, ambillah untuk kita sama-sama membangunkan. Tajuk kita masyarakat dan perteguhkan. InsyaAllah kita perteguhkan masyarakat kita yang duduk di sini. 2 rakaat pantun sebelum bersurai. Pergi ke Dubai membeli meruku. Maklong di sini. Bye-bye. Abang semua di sini. I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.